Persidangan diteruskan, jemput Skudai. Selamat pagi dan salam sejahtera Yang Berhormat dan Datuk Speaker. Saya ucapkan jutaan terima kasih kerana diberikan peluang untuk menyertai perbahasan bajet 2017 Negeri Johor. Yang Berhormat Datuk Speaker, dulu kita kata banyak terima kasih pada tahun 70-an. Tahun 80-an, 90-an kita kata ratusan terima kasih. Sekarang kita lepas tahun 2000, kita kata ribuan terima kasih. Tapi pada waktu sekarang, kita kena kata jutaan terima kasih. 10 tahun dari sekarang kita terpaksa kata bilianan terima kasih. Itu disebabkan penurunan nilai ringgit Malaysia. Yang Berhormat Datuk Speaker, nilai ringgit telah meresik dengan pesat dari $1. Sekarang you kata ribuan terima kasih, orang kata tak cukup lah. Nilai ringgit telah meresik dengan terlalu pesat dari $1 bernilai RM4.20 pada bulan Oktober. Tapi menurun kepada RM4.33 pada bulan ini. Dengan sebenarnya kadar atau offshore exchange rate, kadar pertukaran di luar negara lebih tinggi, iaitu RM4.37 dan antara RM4.77 dan RM4.57. Dalam satu bulan ini, ringgit telah merosot sebanyak 3 hingga 9%. Dan kadar yang paling tinggi adalah dalam 10 tahun ini adalah sebelum pilihan raya ke-13 tahun 2000, April tahun 2013 dengan $1 bersama dengan RM3.04 sahaja. Dari waktu itu dah merosot sebanyak 42% nilai ringgit dalam tempoh 3 tahun 7 bulan. Yang Berhormat Datuk Speaker, ini menunjukkan nilai ringgit mungkin akan menurun ke tahap ringgit RM5.30. Ini bukan jangkaan saya, jangkaan kerajaan. Nanti saya bagikan sebabnya saya kata begitu. Dan sebenarnya nilai ringgit telah merosot sebanyak 152% kalau berbanding dengan RM5.30 yang dijangka oleh kerajaan. Dan pada tahun 78 Oktober 78, pada peringkat yang paling tinggi adalah RM2.10 $1. Yang Berhormat Datuk Speaker, kita kena mengkaji impaknya penurunan nilai ringgit. Dulu Menteri Besar menyatakan bahawa suka ini selalu cakap perkena wang saja. Macam mata saya, cermin mata saya lain lah. Ada tanda ringgit RM. Bukan. Sebab nilai ringgit itu amat penting. Saya kata nilai itu terbayang oleh masa kita nak cakap terima kasih pun. 10 tahun sekarang kita kata bilianan terima kasih. Waktu itu saya ingat RM1 mungkin, $1 mungkin sama dengan RM30. Ini berlaku. Itu pengalaman saya. Saya dulu belajar sampai Jamaica, belajar medicine, perubatan. $1 5 Jamaican dollar. Masa saya tinggalkan Jamaica pada tahun 91 adalah $1 sama dengan 12 Jamaican dollar. Sekarang adalah $1 sama dengan 35 Jamaican dollar. Itu akan berlaku kalau kita tidak mengambil langkah-langkah yang sepatutnya untuk menyelamatkan Malaysia. Bukan saja nilai wang ringgit, sebab nilai moral kita semakin merosot. Itulah punca nilai ringgit berbayang dengan nilai moral kita, khasnya pemimpin kita yang mentadbir negara ini. Kita sebab negara selamatkan Malaysia. Yang Berhormat Datuk Speaker, kalau nilai ringgit menurun, inflasi akan melampung. Itu sebab kita sebagai pembangkang mempunyai pandangan yang jauh. Dulu kita sudah mencadangkan nak tasah gaji minimum. Dan tasah gaji minimum itu adalah mesti sentiasa dikaji, disemak dari semasa ke semasa untuk menampung inflasi yang melampung
mana keupayaan, kalau ringgit menurun, keupayaan rakyat kita untuk membeli belah atau untuk membelanja untuk kos hidupan mereka adalah semakin membebankan. Kata inflasi CPI adalah meningkat dari 1.9% pada tahun 2015 kepada 3% pada tahun 2016. Kata inflasi sebenarnya dijangka lebih tinggi daripada perangkaan rasmi. Oleh itu, dasar minum adalah menunjukkan kebijaksanaan Parti Bermenang di negeri Johor, sebab kita adalah parti bermain di negeri lain. So itu tekas saya. Dan tahap gaji minimum sewajarnya digaji dari semasa ke masa dengan mengambil kira penurunan nilai ringgit KNK per kapita menurut pariti kuasa membeli dan kata inflasi. Yang berhormat Dato' Speaker, keadaan ini membuktikan bahawa dasar gaji minimum sebenarnya memerangsang ekonomi ke penggunaan sambil memastikan kemampuan rakyat jelata menikmati pertumbuhan ekonomi. Menurut Jabatan Perangkaan, sebenarnya perbelanjaan penggunaan isi rumah bulangan purata Malaysia adalah dan meningkat dari ringgit RM2,190 pada tahun 2009 kepada RM3,578 pada tahun 2014, iaitu kadar pertumbuhan 7.5% satu tahun. Dan tempoh yang sama, belanjaan pengguna isi rumah bulangan purata Johor meningkat dari RM2,018 kepada RM3,808 atau 12.7% satu tahun. Namun begitu, Dewan Yang Mulia ini sepatutnya mengkaji trend perbelanjaan isi rumah warga Malaysia yang terdapat kebanyakan adalah digunakan untuk perumahan dan build utility 23.9%, makanan 9%, pengangkutan 15%, restoran dan hotel 12.7%. Di sebaliknya, sedikit sahaja pendapatan belanja untuk tujuan pendidikan 1.1%, kesihatan 1.6%, dan perkhidmatan rekreasi kebudayaan 40.9%. Ini menunjukkan kualiti kehidupan rakyat kita belum sampai tahap seperti negara maju, di mana ratusan yang lebih tinggi perbelanjaan isi rumah adalah digunakan untuk pendidikan, kesihatan dan juga rekreasi. Dan kita kena menjaga Pendidikan dan kesihatan percuma kat sini. Di Europe semua kena bayar. Nanti saya akan jelaskan, akan bagi pandangan yang berhormat Speaker. Walaupun median pendapatan isi rumah Johor semakin meningkat dari sebanyak RM5,179 pada tahun 2014, iaitu kedudukan nombor 5 selepas Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor dan Labuan. Namun begitu, KNK per kapita negeri Johor cuma mencapai tempat ke-8 pada tahun 2015 dengan RM RM29,539 selepas Kuala Lumpur RM94,720, Labuan, Pulau Pinang, Sarawak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang dengan Pahang adalah RM30,343. Ini menunjukkan kita Johor sebenarnya pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat, dan kita kena memastikan jurang kemiskinan itu mesti dirapatkan. Oleh itu, usaha mesti dilakukan untuk meningkat ekonomi negeri Johor dan menyemak gaji minimum dari semasa ke masa untuk membolehkan semua lapisan masyarakat menikmati pertumbuhan ekonomi. Yang berhormat Dato' Speaker, saya nak sentuh sikit berkenaan pelaporan ASEAN langsung. Memandangkan trend nilai ringgit dijangka akan mencecah RM5.30 kepada 1 USD, kerajaan sepatutnya mengambil langkah-langkah untuk membukukan nilai ringgit. Kerajaan sewajarnya menggalakkan dua-dua pelaporan domestik dan FDI mendahului dasar kewangan yang lebih transparan, penambahbaikan pembangunan infrastruktur, peningkatan daya saing dan kemahiran pekerja, suasana yang mesra kepada para pelapor dan pekerja dan mempentingkan ekonomi dan pelaporan secara berkesan. Yang berhormat Dato' Speaker,
Reserve antarabangsa bank negara berjumlah 405 bilion ringgit iaitu USD 97 bilion ringgit pada 31 Oktober tahun ini. Paras reserve ini memadai untuk membiayai 8.4 bulan import tertangguh saja dan ialah 1/2 kali ganda hutang luar negeri jangka masa pendek. Menurut laporan laporan Bank Negara, reserve antarabangsa Malaysia merupakan 55% hutang asing iaitu pada tahap yang kurang memuaskan. Semenjak Ogos 2013, Malaysia telah kehilangan pelaporan asing sejumlah sebenarnya kita kehilangan 700 juta ringgit pelaporan asing sejak tahun 2013. Setakat ini FDI Persik adalah cuma 200 juta ringgit pada tahun ini. Penurunan pelaporan asing disebabkan nilai ringgit yang kurang stabil dan kekurangan integri sesetengah pemimpin. Dua faktor ini akan menjejaskan keyakinan pelapor terhadap ekonomi Malaysia termasuk Iskandar Malaysia. Pada waktu sekarang pagi ini saja, pukul 2 pagi saya baru cek dalam internet, hutang Malaysia sebanyak 670 bilion ringgit pada awal pagi ini dan pada purata 21,488 ringgit yang sepatutnya ditanggung oleh semua warga Malaysia termasuk ahli-ahli Dewan Yang Mulia dan juga pejabat awam dalam Dewan ini. Hutang Malaysia sejumlah 54% KMK atau 1.238 bilion. Bunga hutang negara kita sebenarnya bertambah sebanyak 67 juta ringgit setiap hari. Yang berhormat Dato' Speaker, bukan saja saya suka membidas pihak pemerintah saja. Sebab seperti dikatakan oleh Menteri Besar tadi, kita mempunyai satu budaya yang politik yang patang di negeri Johor dan juga memberikan kredit kepada pihak pembangkang. Oleh itu saya ingin mengucapkan terima tahniah kepada kita sebagai bangsa Johor dan satu negeri sebab berjaya menarik pelaporan asing yang dengan kedudukan semakin meningkat hasilnya dalam bidang pembuatan. Pada 6 bulan pertama 2016, Johor dapat menarik pelaporan 5.4 bilion ringgit dalam bidang pembuatan apabila Selangor 3 bilion dan Pulau Pinang 2.7 bilion. Ini adalah seperti dikata oleh Menteri Besar, pembangkang sepatutnya diberikan kredit sebahagian juga. Sebab kita pembangkang di negeri ini ada pembangkang yang bertanggungjawab, pembangkang dia berwibawa dan juga pembangkang yang bertambah kuat sebab ada seorang lagi dulu ahli duduk sebelah sana, sudah duduk sebelah sini. Kalau lagi ramai dari sana duduk di sebelah sini, saya rasa kita Johor akan mau maju dan juga beratus-ratus tahun kita akan menjadi negeri yang menarik FDI yang paling tinggi. Itu sebab saya rasa Selangor, pembangkang di Selangor dan Pulau Pinang kena bertanggungjawab juga. Sebab mereka tak bikin gereja, tak tahu macam mana menjadi pembangkang yang matang dan juga bertanggungjawab dan berwibawa, memperbaiki penarikan FDI walaupun ekonomi pada keseluruhan dan juga FDI pada satu negeri itu menurun. Saya juga ingin mengucapkan tahniah sebagai bangsa Johor kerana kedudukan fiskal negeri Johor semakin kukuh, iaitu dengan defisit 132 juta ringgit pada tahun 2012 hingga sekarang telah menjadi bajet surplus 4 tahun. Reserve kerajaan negeri pun meningkat 145% dari 1.45 bilion ringgit kepada 3.56 bilion ringgit pada waktu ini. Ini adalah usaha kecepatan pembangkang di negeri Johor yang berkesan dan juga kita sentiasa berusaha memperingatkan kerajaan supaya mengawal status kewangan kerajaan secara berhemah. Dan dulu ada berbatangan kerajaan yang selama 8 tahun pun tidak pernah menyerahkan penyata kewangan kepada ketua audit negara. Itulah satu bejanya kita sebagai pembangkang bukan yang konstruktif adalah memajukan negeri Johor. Oleh itu saya mengharap semoga wakil-wakil rakyat sebaran sana boleh mempelajari cara berpolitik yang matang kami dan kerap menjadi pembangkang yang munasabah, zekap dan amanah seperti kami. Ada peluang untuk mereka menjadi pembangkang. Okey, Skudai Golong. Banyak lagi lah. Ada nak puji pihak Ikut kerajaan. peraturan.
Kalau jadi pembangkang yang baik, ikut peraturan Dewan. Dan juga peruntukan untuk pembangunan bagi negeri dalam meningkat hingga 47%, iaitu 763 juta ringgit. Itu juga atas nasihat pihak pembangkang sebelum ini. Kita nak Perlembajian Wang itu lebih menumpukan kepada pembangunan daripada kos untuk mengurus dan mentadbir kerajaan. Yang berhormat Datuk Speaker, saya nak membawa keperhatian Dewan Yang Mulia ini pada tahun 70-an. Sebenarnya kita Malaysia, kita bangga sama Malaysia telah mencapai tahap negara maju kalau kira kemudahan hospital kita. Waktu itu kita 1,000 penduduk ada katil 3.5 katil. Ini maknanya lebih kurang sama dengan tahap negara maju pada waktu ini, iaitu 5 katil untuk 1,000 penduduk. Tapi pada waktu ini Johor Bahru pada Malaysia pada keseluruhan adalah 1.8 katil untuk 1,000 penduduk. Untuk iskandar Malaysia tinggi sedikit 1.86 katil hospital untuk 1,000 penduduk. Kita ada lebih kurang kalau hospital HSI lebih kurang ada 1,910 katil untuk penduduk sebanyak 1.6 juta di Iskandar Malaysia. Itu memang jauh dari mencukupi untuk memuaskan permintaan di Iskandar Malaysia. Kalau ikut kadar 3 katil 1,000 penduduk, Johor Bahru memerlukan hospital sekurang 3 buah hospital, iaitu berkapasiti 500 hingga 700 katil, 3 buah hospital lagi dalam tempoh yang singkat, iaitu dalam 5 tahun ini. Dan dalam jangka masa panjang kita perlukan sebenarnya lebih kurang 8,000, iaitu 5,000 katil lagi hospital, 10 buah hospital yang berkapasiti 500 katil. Bayangkan kalau hospital terbakar, macam ICU terbakar. Bukan saya faham, dulu saya pernah kerja dekat HSA sebagai pegawai perubatan di Jabatan Neurosurgery. Saya sentiasa keluar masuk, tiap hari keluar masuk ICU. Kalau bayangkan kita kena tutup ICU untuk penyelenggaraan, itu memang amat susah dan mustahil. Sebab tiap-tiap hari kita terpaksa pindah pesakit yang masih memerlukan rawatan ICU sebab tak cukup katil. Itulah kita mesti kalau sebagai satu kerajaan yang prihatin kepada keperluan rakyat kita, sebenarnya kena mempunyai pandangan yang jauh. Dari tahun 70-an 80-an sudah ada rancangan untuk membina lebih banyak hospital di kawasan Iskandar Malaysia dan Johor Bahru. Yang berhormat Datuk Speaker, oleh itu saya mencadangkan supaya Akta Kemudahan dan Jagaan Kesihatan Swasta dipindah supaya Pertubuhan Kebajikan boleh diberikan insentif untuk mendirikan hospital berkebajikan dan mengenakan perbelanjaan perubatan dengan di antara hospital swasta mungkin lebih sedikit mahal daripada hospital kerajaan. Sebab kapasiti hospital kerajaan tidak mampu lagi untuk menampung permintaan pesakit di seluruh negara. Kita kena mengakui fakta itu dan juga cuba melaksanakan satu insurans komprehensif untuk semua warga Malaysia selain daripada SOCSO. Dan saya mengadukan pembinaan Hospital Pakar Wakaf Johor mempunyai katil 280 katil di Pantai Baru Udah. Saya harap semua peruntukan kebajikan itu, tak kira mana-mana diinisiatif oleh mana-mana pihak, boleh terbuka kepada satu Malaysia. Sebab perubatan itu merupakan satu bidang kemanusiaan. Dengan izinnya, humanitarianism. Kita bukan sebab beza ideologi atau agama atau kaum, tapi itu merupakan satu peluang di mana kita boleh menyatu patukan semua manusia, semua warga Malaysia dan satu bangsa Johor. Yang berhormat Datuk Speaker, itu sektor kesihatan juga merupakan visi pertumbuhan Johor dan akan menjadi salah satu sektor tumbuhan dalam pembangunan ekonomi negeri Johor dalam plan pertumbuhan strategik negeri Johor. Yang berhormat Datuk Speaker, latihan kemahiran dan vocational semakin penting juga bagi pembangunan Iskandar Malaysia.
Saya harap kerjasama di antara GBS Iskandar, Kolej Yayasan Belajar Johor, Akademi Binaan Malaysia, Kolej Teknikal dan Kemahiran Johor, Kolej Kemahiran Belia dan Kolej juga kolej franchise swasta boleh diwujudkan, di mana program franchise kemahiran dan vocational college berkenaan sepatutnya dipertimbangkan khas untuk membantu pelajar bukan Melayu yang lemah dalam bahasa Malaysia. 30% pelajar bukan Melayu tidak menghabiskan sekolah menengah. Jika mereka terbiar dalam pasaran pekerjaan, mereka tidak akan mendapat pekerjaan yang lumayan atau menjadi penganggur sebaik saja meninggalkan sekolah. Pengangguran akan memupuk jenayah, mengancam keselamatan komuniti dan juga menjejaskan pembangunan sosial setempat. Oleh satu sistem latihan kemahiran vocasional boleh diwujud dengan memperpanjangkan sistem latihan vocasional kerajaan supaya dijadikan lebih ahli dalam sesuatu komuniti. Oleh itu, saya mencadangkan sebahagian Iskandar Malaysia Professional Fund disalurkan untuk usaha memfranchisekan program-program latihan vocasional kepada NGO bertauliah untuk menjayakan latihan vocasional kepada kalangan muda yang tidak menghabiskan sekolah menengah. Proses ini dikatakan pensosialan atau socialization dengan izinnya industri termasuk latihan kemahiran selain daripada penswastaan. Sistem latihan vocasional juga selalu mengambil kira bidang-bidang vocasional terlibat dalam plan tindakan strategi PKS Negeri Johor termasuk hospitality, pelancongan, pertanian, industri asas tani, Islamik dan seni dan masakan, pembuatan peraput dan sebagainya. Berkenaan isu pengetahuan awam, saya mengucapkan tanya jugalah kepada KTM Berhad dan juga mewujudkan terbelah sektor yang semakin popular, dan saya difahamkan bahawa KTMB juga akan mempertambahkan giliran terbelah sektor iaitu kereta api di antara JB Central dan Woodlands. Dan saya pernah mencadangkan cadangan tersebut dan diambil berat oleh KTMB. Saya ucapkan bidanan terima kasih. Ini merupakan pengetahuan awam boleh menjadi popular dalam komuniti kita dan perlu check isu boleh gunakan bas muafakat Johor. Kita menyokong itu sepanjang cadangan kita, kita takkanlah menentang. Tapi yang penting itu dalam 15 laluan bas muafakat itu dibawa 4 PBT Johor Selatan termasuk MP Pasir Gudang, MP JBT, MP JB dan juga MP Kulai. Cuma 2 laluan yang sebenarnya melalui JB Central. Saya harap itu boleh dikaji, cadangan saya boleh dikaji di mana setiap PBT itu khasnya bagi penduduk, tumpuan penduduk yang bekerja di Singapura boleh mengadakan laluan yang sampai ke JB Central khasnya pada waktu pagi dan waktu petang, waktu sibuk yang mereka pergi atau balik kerja. Yang berhormat Dato' Speaker, saya harap Skudai dah melebihi waktu 5 minit lagi. Kalau tidak nanti Yomping marah. Dengan rapid transition saya kena bagi jelasan bahawa kenapa Yomping tinggal 5 minit 5 minit lagi Dato' Speaker. Pasal Skudai dah ambil. Sebab itu apa mula-mula kerajaan kata akan menelan kos 12 bilion ringgit. Sekarang dinaik sampai 9 bilion ringgit. Menteri Pengangkutan kata itu sebab penurunan nilai ringgit. Penurunan nilai ringgit itu masa RM4.20 kepada 1 USD. Kalau ikut 9 bilion ringgit itu adalah nilai ringgit telah menurun ke RM5.30 ke 1 USD. Itu sebab saya kata itu bukan jangkaan saya, itu jangkaan kerajaan. Yang berhormat Dato' Speaker, itu kita kena memastikan projek-projek mega ini termasuk high speed rail dengan izinnya, dengan lantasan berkembang sampai RTS dan projek-projek lain akan membawa manfaat kepada GLC kerajaan negeri dan juga kontraktor setempat. Setahu saya cuma bandar Malaysia itu, ikut kiraan saya, KPRJ mempunyai lebih kurang equity 24%. Dan untuk high speed rail, pengurusan itu di tangan 100% di tangan syarikat MOF, Kementerian Kewangan. 1 sen kita pun tak dapat untuk GLC kerajaan, dan juga kita tak jelas lagi sama ada double track itu, rail itu adalah sebahagian itu diberikan kepada GLC dan juga kontraktor setempat. Sebab itu melalui akan mengambil tanah negeri Johor dan juga memberikan servis dan mengutip tol daripada kita.
Oleh itu, Dato' Speaker, untuk mempertikankan yang penting itu ialah dua lebuh raya, iaitu lebuh raya Desaru, Senai Desaru dan juga lebuh raya Pasir Gudang, telah penerbangan itu telah mengurangkan sesakat trafik di lebuh raya Pasir Gudang. Saya harap kita bukan sahaja Pasir Gudang dan juga Desaru, lebuh raya Desaru, Senai Desaru, kadang perlu diperbaiki sebab kita memang orang kata permukaan jalan itu lebih macam lautan berompak-ompak. Lagi ada separuhnya perjalanan itu adalah 2 lorong saja, itu bukan lebuh raya. Dan juga lebuh raya utara selatan PAS sepatutnya selama-lamanya menggutik tol, tapi kita pergi sampai Seremban, sampai sekarang Melaka pun ke Seremban dan Kuala Lumpur adalah 8 lorong lebuh raya. Kalau kita kena minta suruh kita tangkap sampai Johor Bahru, sekurang kita memohon kena 6 lorong untuk mengurangkan kesesakan trafik. Sekarang kita keluar dari highway pun sudah jam, hasilnya hari cuti awam. Yang berhormat Dato' Speaker, saya membawa ke perhatian Dewan Yang Mulia ini, saya dimaklumkan oleh sebuah NGO iaitu Pendatang Asing di Pengerang berniaga secara tanpa permit, dan kita harap Jabatan Imigresen akan mengambil tindakan untuk membuat siasatan dan mengenakan hukuman yang sepatutnya. Dan di sebaliknya, nelayan-nelayan Pengerang itu yang kehilangan rezeki kena diberikan latihan kemahiran yang baru dan juga rezeki yang baru. Yang berhormat Dato' Speaker, Kes Skudai. satu perkara lagi, saya sebab kita seperti dikatakan yang amat berhormat Menteri Besar, bangsa Johor adalah satu konsep yang inklusif, dan ada pusat-pusat hiburan yang persatuan pusat hiburan yang maklum pada saya. Selama 3-4 tahun ini mereka tidak kena tutup kedai pada pukul 12 sebab banyak pelanggan yang datang, lepas makan datang 1 jam kena tutup. Itulah mana kita ditentukan jam pada 2000 mereka boleh beroperasi sampai jam 3 pagi. Kalau memandangkan ini mungkin melupakan, tapi pejabat daerah menolak permohonan mereka. Tapi walaupun ini memandangkan mungkin dipandangkan sebagai satu isu yang sensitif, tapi kita boleh ambil contoh bandar-bandar antara bangsa lain. Di Dubai boleh dibuka sampai di Doha jam 3 pagi. Abu Dhabi boleh sampai jam 3.30 pagi. Oleh itu saya rasa ini bukanlah satu isu yang sensitif kerana kita memandang Iskandar Malaysia sebagai satu tumbuhan pelancong. Yang berhormat Dato' Speaker, saya nak bawa satu isu lagi, iaitu kita menggalakkan satu komuniti di mana kita mengalu-alukan wira-wira kita yang telah menang pingat emas di Sukan Paralimpik. Saya harap satu hari kita boleh menang pingat emas. Skudai, sila duduk. Skudai, Sebab duduk. sedikit lagi saya nak kurung. Nah, Untuk peraturan Jabatan mesyuarat Belia dan Speaker. Sukan, Duduk Skudai. Datuk Duduk. telah Peraturan memperuntukkan mesyuarat. futsal. Saya rasa Peraturan dah cukup. Sila duduk. Peraturan mesyuarat 2 minit Tan untuk Speaker. pengundi. Datuk Speaker, peraturan mesyuarat. Jabatan Dah. Tak, bila Yang Datuk berhormat Speaker Emput Yomping. suruh duduk, Yomping. lah. Kata menjadi pembangkang dia yang tak nak gaduh. bertanggungjawab. Kita soal pembangkang Ini bagi dengan- contoh Okey. yang tak baik. Saya rasa dah cukup dah. sedikit lagi ini Jangan cakap. Tak ada, saya dah jemput Yomping. komuniti Datuk Speaker perkara futsal, Tak. padang futsal. Peraturan di Taman mesyuarat Tan Skudai. Datuk Speaker. Saya rasa sebab Peraturan dibawa mesyuarat. pengiraan Peraturan mesyuarat. Dah Bila duduk. Datuk Speaker, Skudai duduk. sedikit lagi Datuk Speaker. Tak. Sila Yomping. Skudai dah cukup. Sedikit lagi. Ya Allah. 2 minit. Tak. Saya cakap duduk. Nak puji Jemput pun tak boleh. Skudai. Jemput duduk. Sedikit Yomping, lagi. jemput. Teruskan perbahasan. Malu lah senior. Yomping tak berani. Ikut arahan speaker. Kalau bagi laluan, saya bagi Yomping 5 minit. Plan huru-hara hala 7
Sungai Skudai telah dilaksanakan tahun 2014-2015. Skudai cuma senyap saja. Sebab kita nak bagi peluang untuk Esko dan Perkenangan untuk menunjuk kepercayaan beliau, menunjuk komitmen beliau untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi masa saya pergi sungai, sebab saya pergi Sungai Johor ambil air, sembah air, sebab loji rawatan Skudai telah berhenti beroperasi disebabkan pencemaran air sungai. Saya ditegur sebab dia kata saya merayau ke kawasan orang lain. Nampaknya Esko ini tak buat kerja. Sebab dia tak tahu lagi bekaran air di Skudai Kulai. Sekarang bukan dari loji rawatan sungai Skudai lagi. Sebab dari sungai Johor. Sebagai wakil rakyat, kita ambil air sampel untuk buat keputusan, menentukan sebabnya. Tapi setakat ini belum ada separuh tindakan diambil. Tak ada penggilang yang kenakan tindakan didakwa dalam mahkamah. Barulah sekarang kita ada termasuk kawasan Kulai dan Skudai. Tak ada air untuk 3 hari pada bulan Julai. Barulah dia nak berdialog dengan pengilang. Dan barulah dia nak buat pemantauan dan tak ada penguatkuasaan ini. Itu bukan nak cakap apa. Sebab kita janjian dulu kata kita kawan, jangan lawan banyak sangat. Dan Dah 2 minit. Okey. Satu lagi, saya ada hadiah untuk Esko Kesihatan dan Alam Sekitar melalui satu speaker, iaitu buk dulu lama saya sudah digunakan 10 tahun untuk meninjau semua sungai di negeri Johor. Saya nak hadiahkan kepada Esko Kesihatan dan Alam Sekitar melalui satu speaker. Terima kasih. Harap beliau bermula bekerja Okey dah. dan saya bagi hadiah buk lama saya. Sekian, terima kasih. Cutan. Okey, Yong Ping. Terima kasih. 5 minit.